sabah.my. Fokus negeri di bawah bayu, Sabah sokong cadangan pinda Perlembagaan Persekutuan sejajar Perjanjian Malaysia 1963. Terus saja bersama Redwin Robin di Kota Kinabalu. Baik Tun Julia, Sabah menyokong sepenuhnya cadangan meminda Perlembagaan Persekutuan bagi membolehkan ia sejajar dengan peruntukan dalam Perjanjian Malaysia 1963. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji G. Nur berkata, rang undang-undang bagi meminda Perlembagaan Persekutuan itu adalah hasil perbincangan mesyuarat Majlis Khas mengenai Perjanjian Malaysia 1963 yang mengambil kira permintaan dari Sabah dan Sarawak. Mesyuarat berkenaan dihadiri Datuk Haji G dan Ketua Menteri Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg membentangkan usul tuntutan Perjanjian Malaysia 1963 yang dipengerusikan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri. Hari ini ataupun pagi ini, ahli-ahli Dewan Undangan Negeri, kerajaan akan dapat mengetahui rasional mengenai dengan tindakan ataupun usaha kerajaan untuk meminda perlembagaan yang telah dibentangkan oleh Menteri Undang-Undang kita. Beliau berkata demikian kepada media selepas sesi taklimat Majlis Khas Perjanjian Malaysia 1963 MKMA 63 bersama ahli Dewan Undangan Negeri Sabah Kerajaan di Dewan Undangan Negeri Kota Kinabalu. Taklimat bertujuan memberi gambaran kepada wakil rakyat mengenai perkembangan terkini tuntutan Kerajaan Negeri Sabah dan Sarawak yang dikemukakan kepada Kerajaan Persekutuan melalui MKMA 63. Datuk Haji G turut memaklumkan bahawa kerajaan negeri telah menubuhkan satu jawatan kuasa khas teknikal yang dipengerusikan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masini Banjun untuk melakukan rundingan bersama Kerajaan Persekutuan dan Petronas untuk mendapatkan lebih banyak hasil minyak dan gas bagi negeri Sabah melalui Perjanjian Kerjasama Komersial CCA. Dalam majlis sama, Datuk Haji G turut menyaksikan penyerahan surat penurunan kuasa perlesenan perikanan laut dalam daripada Menteri Pertanian dan Industri Makanan Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi kepada Menteri Pertanian dan Perikanan Negeri Sabah Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kittingham. Menurut Datuk Ronald, penurunan kuasa tersebut daripada Ketua Pengarah Perikanan kepada Pengarah Perikanan Sabah antara lain akan membolehkan Jabatan Perikanan Sabah menentukan lesen vessel yang perlu dikeluarkan mengikut kapasiti jumlah tangkapan seperti di Laut Sulu, Laut Cina Selatan dan Laut Sulawesi. Jelasnya, penurunan kuasa itu membolehkan Sabah melaksanakan dasar-dasar sedia ada mahupun yang baharu berkaitan pengurusan perikanan yang bersesuaian dengan keperluan industri perikanan di Sabah mengikut norma pengurusan perikanan antarabangsa. 3 tahanan yang menerima rawatan di Hospital Mesra Bukit Padang, Kota Kinabalu melarikan diri dengan memanjat tembok di belakang ward hospital berkenaan pagi tadi. Suspek dikenali sebagai Muhammad Azrul Dorah, 28 tahun, Muhammad Hizwan Jumalti, 34 tahun dan Muhammad Sobri Muali, 32 tahun. Menurut kenyataan Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu, SCP Muhammad Zaidi Abdullah, kejadian berkenaan disedari kaki tangan hospital tersebut pada 10.30 minit pagi selepas melihat kelibat pesakit yang sedang memanjat tembok di belakang wad dipercayai cuba melarikan diri. Kaki tangan dengan bantuan sekuriti hospital cuba mengesan dan menangkap tahanan namun gagal. Susulan itu, satu laporan polis dibuat pada 11.08 minit pagi. Kesemua suspek merupakan tahanan kes narkotik dan dimasukkan ke hospital berkenaan atas arahan mahkamah di bawah Seksyen 342 Kanun Prosedur Jenayah. Orang ramai yang mempunyai maklumat diminta segera menghubungi balai polis berdekatan. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Bong Mokhtar Radin menyambut baik Belanjawan Negeri 2022 berjumlah RM4.596 bilion yang dibentangkan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji G. Nur dalam persidangan Dewan Undangan Negeri Dun Sabah semalam. Katanya belanjawan tersebut menumpukan usaha mengurangkan beban rakyat yang terkesan dengan penularan pandemik COVID-19 selain meningkatkan ekonomi negeri. Saya memang menyambut baik pengumuman petang tadi
dan saya memberi sokongan kepada Yang Maha Ketua Menteri dan saya percaya kita akan dapat menguruskan lagi ekonomi negeri Sabah ini dengan baik dengan adanya pendapatan-pendapatan yang kita rancangkan pada masa akan datang. Beliau berkata demikian kepada RTM selepas menyempurnakan Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang dan Jasa Mudi Kenang Jabatan Perkhidmatan Pembetungan JPP Sabah di Tuaran. Mengulas lanjut berhubung belanjawan lebihan sebanyak RM110.68 juta, Datuk Bung yang juga Menteri Kerja Raya optimis nilai ini boleh digunakan untuk membangunkan lebih banyak prasarana untuk rakyat di Sabah. Beliau juga akan berbincang dengan Menteri Keuangan berhubung langkah yang boleh dilakukan bagi mempertingkatkan lagi infrastruktur di negeri ini. Dalam pada itu, Datuk Bung turut menyatakan kesemua sektor yang menyumbang kepada pendapatan Sabah perlu diselaraskan secara bijaksana. Sementara itu, penduduk di Sepulut, daerah Nabawan dan daerah kecil Suk, Keningau menyambut baik pembinaan rumah kedai yang diumumkan dalam Belanjawan Sabah 2022 semalam. Pembinaan rumah kedai bernilai RM5.5 juta itu di bawah peruntukan Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sabah, SEDCO. Suk ini adalah satu kawasan yang strategik. Pertengahan antara Jalan Keningau pergi Sepulut dan tidak lama lagi Jalan Tongot akan dapat dibina di sini. Jadi bagi kami penduduk di sini sangat mengalu-alukan pembangunan di kawasan Suk. Saya sangat menyambut baiklah peruntukan 5.5 juta dan menyambut sangat baik sebab apabila wujudnya rumah kedai ini, ekonomi di daerah kecil Suk, asnya kawasan Tulit, akan berkembang. Saya dengar kerajaan mau buat kedai di Sepulut, di Suk, baguslah Pak. Itu baguslah di sana. Di sana sekarang pun tidak apa kedai kan. Kalau ada, majulah di sana. Macam saya peniaga begini, jual tajau, gong, barang tradisional lah. Orang Merut di sana kan. Dia senang boleh beli barang di sana lah. Memang kalau peluang itu memang kinulemanan merah berhiti lah. Jadi kalau ngucap orang kena kerajaan dan sukanan lah kai pembangunan balon kerajaan lah, terutama bagian Sepulut. Belanjawan Sabah 2022 merupakan belanjawan tahunan kedua di bawah Hala 7 Sabah Maju Jaya SMJ. Program Jualan Keluarga Malaysia pertama peringkat negeri Sabah yang menawarkan barangan murah dengan potongan harga sehingga 20% dilancarkan di kawasan Parlimen Putatan hari ini. Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Kapiten HEP Sabah, Georgie Abbas berkata, program bermula 7.30 pagi hingga 12.30 tengah hari itu antara lain bertujuan membantu meringankan kos sara hidup rakyat, terutama golongan berpendapatan rendah. Georgie berkata program Jualan Keluarga Malaysia ini diadakan 2 kali sebulan di kesemua kawasan Parlimen Negeri. Target dia untuk semua kawasan Parlimen dan 25 di Sabah. Tempoh yang diberi 3 bulan sebab dijangka selepas 3 bulan ni harga akan kembali pulih lah. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas meninjau perjalanan program Jualan Keluarga Malaysia di perkarangan Majlis Daerah Putatan. Berjaya mengadakan acara yang begitu meriah. Walau pagi ini ramai yang sudah hadir ke tapak Majlis Daerah Putatan untuk mengambil kesempatan membeli barang-barang yang agak murah, bukan agak, sangat murah lah dibanding dengan pasaran. Banyak yang saya dapati murah daripada harga yang biasa. Jadi sangat baguslah untuk program ni untuk rakyat lah. Macam sekarang ni pun banyak harga naikkan, jadi macam untuk program-program ini baguslah dia perkenalkan program Jualan Keluarga Malaysia ni. Jualan hari ini kalau yang ni memang sangat penting untuk memberikan satu mengurangkan bebanan golongan yang terutama yang B40 lah. Sebab kalau saya sudah pergi beberapa gerai yang di sini, memang sangat murah berbanding daripada harga biasa. Sangat baiklah untuk kita semua. Apa yang kita tahu sekarang harga barang naik, untuk kebaikan masyarakat semualah keliling kita ini. Harapan saya berterusan beginilah, kalau diadakan mingguan kah, oke juga kan, kita tahu sekarang barang naik.
Antara pihak mengambil bahagian termasuk Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Fama, Lembaga Kemajuan Ikan LKIM, Koperasi Pembangunan Desa KPD dan Pasaraya Tempatan. Majlis Ugama Islam Sabah MUIS perlu memperkenal enakmen baharu bagi mengukuhkan ekonomi dan sistem penyampaian perkhidmatan kepada masyarakat Islam di Sabah. Selain memperkasa badan itu, Menteri Tugas-Tugas Khas Sabah Datuk Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, sekiranya wujud keperluan enakmen baharu, ia akan dirujuk kepada Peguam Besar Negeri sebelum dibawa ke persidangan Dewan Undangan Negeri untuk diluluskan. Mengambil contoh enakmen wakaf, Datuk Arifin berkata ia berperanan memajukan produk wakaf selaras dengan kehendak undang-undang dan hukum syarak bagi mempertingkatkan sosioekonomi umat Islam di negeri ini. Untuk membolehkan MUIS lebih perkasa, boleh kita adakan. Boleh mereka wujudkan supaya langkah dan usaha MUIS dapat lebih bergerak lebih ke depan. Beliau berkata demikian kepada media selepas Majlis Apresiasi MUIS 2018-2020 di Kota Kinabalu. Dalam majlis ini, Datuk Arifin menyampaikan 2 anugerah khas iaitu Anugerah Menteri Tugas-Tugas Khas kepada bekas Setiausaha Tetap Kementerian Keuangan Negeri Datuk Kaim Kalimin dan Anugerah Khas Yang di-Pertua MUIS kepada Timbalan Pengarah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah Ustaz Muhammad Zarak Khan Abdul Rahman. Turut disampaikan Anugerah Perkhidmatan Cemerlang MUIS 2019-2020, Anugerah Dedikasi, Anugerah Sukan 2018-2019 dan Anugerah Perkhidmatan Jasa Mudi Kenang. Baik, sekian paparan dari Sabah untuk edisi hari ini. Kembali bersama dengan Tun Julia di Angkasa Puri untuk laporan berita wilayah selanjutnya. Tun Julia. Baik, terima kasih Redwin untuk perkembangan dari Sabah.